Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Pada waktu ini saya ingin mengemukakan satu persoalan yang amat sering ditanyakan kepada saya, iaitu kenapakah ada kecederaan kepada sendi, seperti kecederaan kepada lutut, belakang, siku, yang boleh baik dengan mengambil ubat penahan sakit, dan ada kecederaan yang tidak baik-baik setelah mengambil berbagai-bagai ubat penahan sakit. Kenapa ini terjadi? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk menjawab pertanyaan ini, anda perlu memahami dua perkara yang teramat penting. Yang pertama adalah tahap ataupun degree kecederaan tersebut. Yang kedua adalah sifat semula jadi, tentang tisu-tisu ligaments, tendons dan juga tisu-tisu fibers. Jadi yang pertamanya berkenaan dengan tahap kecederaan. Jadi tahap kecederaan yang sedikit akan pulih dengan sendiri, sama ada kita mengambil ubat penahan sakit ataupun tanpa ubat penahan sakit. Yang pasti dalam masa beberapa hari ataupun seminggu dua, ianya akan pulih 100%. Apabila berlaku kecederaan yang agak kuat kepada tisu-tisu di sendi, biasanya ini menyebabkan pemulihan agak begitu sukar. Mengambil berbagai-bagai ubat penahan sakit, tetap juga kita mengalami masalah sakit di sendi tersebut. Jadi di sini kita perlu melihat kepada perkara yang kedua, iaitu sifat tisu-tisu, ligaments ataupun tendon dan juga fibers di sendi-sendi. Tuan-tuan dan perempuan, tisu, fibers dan ligament dan juga tendons yang terdapat di sendi-sendi adalah satu tisu yang amat unik. Tisu ini amat kuat, dan tisu ini tidak mempunyai bekalan darah yang terus, jadi tidak ada saluran arteri ataupun capillary ataupun venous yang membekalkan darah terus kepada tisu ligament. Jadi tisu ligament ini hanya mendapat bekalan oksigen, nutrisi dan lain-lain keperluan adalah melalui satu proses yang kita panggil sequestration ataupun proses perahan, yang ini hanya terjadi semasa sendi-sendi digerakkan. Jadi proses pemulihan kepada sebarang kecederaan tisu ligament atau tendon akan menjadi sukar dan terhalang dengan menggunakan kaedah rawatan yang berkonsepkan anti-inflamasi, seperti yang biasa kita dengar untuk rawatan kecederaan sukan, iaitu RICE, R-I-C-E, dan juga ubat penahan sakit. R yang pertama adalah rest, iaitu apabila sendi-sendi yang cedera terlibat direhatkan, maka proses perahan untuk membekalkan oksigen, nutrisi dan darah serta keperluan-keperluan lain kepada tempat kecederaan tersebut akan pasti terganggu. Menggunakan ais akan menyebabkan vasoconstriction atau pengecutan saluran darah, maka sudah pasti kurang darah disalurkan ke kawasan tersebut, dan ini sudah pasti menghalang proses pembaikan. Seterusnya C, iaitu compressions. Ini juga akan menghalang dan menghimpit aliran darah ke tempat yang tersebut. E, elevations, mengangkat tinggi. Ini akan menyebabkan juga aliran darah berkurangan kepada tempat-tempat yang tercedera. And C, iaitu ubat penahan sakit, adalah menghalang secara terus proses-proses membaik pulih setempat. Kesimpulannya di sini dapat dibuat bahawa konsep rawatan RICE dan NSAID untuk kecederaan kepada tisu ligament, tendon dan juga fascia akan menyebabkan proses pembaik pulih tersebut terganggu, dan kebanyakan ligament-ligament yang tercedera akan akhirnya hanya pulih sebahagian saja. Boleh jadi 60% pulih, 50% pulih, dan ada yang 30% pulih. Jadi keadaan ini menyebabkan ligament tersebut akan menjadi kendor, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi untuk makluman, ligament adalah satu struktur utama yang mengikat di antara tulang-tulang di semua sendi kita. Jadi ianya umpama skru yang mengikat di antara dua besi. Jadi apabila berlaku kekendoran kepada ligament,
Ini sudah pasti menyebabkan tulang-tulang di sendi kita tidak dapat diikat dengan kuat, dan ini jelas yang menyebabkan joint instability dan pergeseran akan berlaku secara berterusan, dan akhir-akhirnya akan menyebabkan tekanan dan stres kepada struktur di sendi tersebut, dan ini menyebabkan pembentukan tisu-tisu osteophyte, dan di saat ini akan disebut degenerative changes telah berlaku, dan apabila keadaan ini berterusan akhirnya akan menyebabkan satu keadaan yang kita sebut osteoarthritis. Terima kasih.